daripada neneknya Salma, Sayyidina Al-Hasan bin Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Ja'far datang menemuinya, iaitu Salma. Jadi Salma ni adalah seorang sahabiah, sahabat Nabi SAW daripada kalangan wanita yang lebih berusia berbanding ketiga-tiga sahabat Nabi yang lain tadi, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ibnu Abbas dan Sayyidina Ibnu Ja'far. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbelaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, ayahanda bunda muslimin muslimat yang dirahmati, yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang menyuluh kehidupan kita menuju Allah, dan sentiasa menambahkan pengenalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita semakin jatuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan kekuatan cinta itu menumbuhkan pula kekuatan ittiba', iaitu mengikuti sunnah dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada hadis yang ke 179. Hadis yang ke 177. 127. Hadis yang ke 179. Baik. Bab yang menceritakan tentang lauk pauk kuah muah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekejap ya, saya perlu angkat telefon ni. Hari ni tak dapat barang. Baik, hadis yang ke 179.
وبه قال حدثنا حسين بن محمد البصري حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم berkata haddathani Ubaidullah bin Ali daripada neneknya Salma Sayyidina Al-Hasan bin Ali Ibnu Abbas dan Ibnu Ja'far datang menemuinya, iaitu Salma. Jadi Salma ni adalah seorang sahabiah, sahabat Nabi SAW daripada kalangan wanita yang lebih berusia berbanding ketiga-tiga sahabat Nabi yang lain tadi, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ibnu Abbas dan Sayyidina Ibnu Ja'far. Ini mereka semua sempat berjumpa dengan Rasulullah, tetapi mereka semua masih kanak-kanak. Ketika Rasulullah wafat itu mereka masih budak-budak lagi. Jadi apabila mereka sudah tumbuh remaja, mereka ingin refresh tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berjumpa dengan sahabat Nabi yang lebih dewasa, yang hidup pada zaman Rasulullah, yang mereka lebih menghayati selok-belok tentang Rasulullah berbanding mereka yang masih budak-budak. Walaupun mereka juga ada meriwayatkan hadis daripada Rasulullah, walaupun mereka budak-budak, tetapi banyak benda yang mereka tidak mengetahuinya. Maka oleh kerana itu, dalam hal pemakanan Rasulullah, mereka berjumpa dengan seorang sahabat wanita yang tahu tentang selok-belok itu, namanya adalah Salma, radhiyallahu anha. Mereka berkata kepadanya, iaitu kepada Sayyidatina Salma radhiyallahu anha, buatkanlah kami makanan yang dikagumi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda sallallahu alaihi wasallam suka memakannya. Iaitu mereka tahu yang Salma ni biasa masak untuk ahli keluarga Rasulullah. Salma ni boleh jadi tukang masak ataupun pernah menjadi hamba sahaya pada Rasulullah ataupun ahli keluarga Rasulullah. Jadi beliau mengetahui tentang resepi makanan yang biasa digunakan untuk memasak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Salma berkata, wahai anak-anakku, kamu tidak akan menyukainya lagi pada hari ini. Zaman dah berubah. Hadis ni kita belum bincang sebelum ni. Zaman dah berubah. Zaman dulu kita mungkin suka ubi kayu. Zaman sekarang, we want potato chips, fish and chips, McD, pizza, carbonara, macaroni, Kellogg's, cereal. Kalau kita kata ubi kayu, what's that? Orang zaman sekarang, what's that? Macam itulah. Walaupun mereka ni hidup sezaman, tetapi sudah tentu ini perbezaan puluhan tahun, 20-30 tahun sahaja makanan sudah berubah. Sesuatu yang kita makan berapa puluh tahun yang lepas, zaman sekarang orang dah tak boleh makan dah. Ada tak di antara kita yang sempat makan berteh beras? Ada sempat? Zaman sekarang dia panggil cereal. Berteh, cuma orang pakai berteh jagung. Jadi suatu makanan yang kita pernah nikmati dahulu, sekarang ni jarang-jarang. Jarang-jarang dah. Orang zaman sekarang mungkin tak dapat menikmatinya. Dahulu mungkin kita nikmati ubi kayu ni, Masya Allah, cecah dengan sambal. Lempeng kalau makan, cecah gulai, nikmat dunia. Boleh mengelamun. Zaman sekarang tak faham lempeng, tapi pancake. Zaman sekarang pancake. Jadi berkata Salma, wahai anak-anakku, kamu tidak akan menyukainya lagi pada hari ini. Makanan tu dah, orang kata outdated. Outdated. Berkata salah seorang daripada mereka, mengapa tidak buatkanlah saja untuk kami?
It's okay maksudnya. Mereka kata memang kami ni datang nak belajar, memang nak cuba rasa makanan yang biasanya dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perawi berkata Salma berdiri lalu mengambil sedikit daripada gandum jenis asyair. Asyair jenis grade yang rendah. Sebab ini adalah grade yang biasa digunakan oleh Rasulullah, adalah grade yang rendah. Dan dikisarnya. Kemudian gandum itu dimasukkan ke dalam kuali dan dituang sedikit minyak zaitun, sedikit lada dan rempah-rempah. Rempah rantus ini sudah tentu datang daripada arah timur. Sebab rempah rantus tidak ditanam di kawasan Arab. Zaman dahulu memang kalau kita baca sejarah pun rempah rantus sebenarnya pengeksport yang terbesar adalah daripada kawasan kita, alam Melayu. Jadi boleh jadi rempah rantus yang digunakan oleh Rasulullah itu memang datang daripada alam Melayu. Bahan ataupun komoditi utama yang dunia perlukan, yang bereksport utamanya adalah alam Melayu, antaranya adalah rempah rantus dan kapur, kemudian gaharu. Di Indonesia, tempat yang zaman dahulu kala tempat pengeksport utama kapur, camphor. Nama tempat itu Barus. Sampai sekarang ada Barus. Sebab tu dipanggil kapur Barus. Ini memang pengeksport utama kapur. Dan sebelum zaman Rasul lahir lagi, sejak zaman Fir'aun, memang mereka import kapur daripada tempat kita. Bila mereka jumpa mumia kan di Egypt itu, mereka jumpa bahan yang digunakan untuk awet itu adalah kapur. Dan ahli sejarah mengatakan bila sebut kapur memang datang daripada arah kita. Kapur. Bahkan disebutkan dalam Quran tu perkataan kafur juga adalah daripada perkataan kita, daripada perkataan bahasa Asia. Kerana di dalam bahasa Al-Quran ada beberapa bahasa yang memang istilah itu digunakan daripada luar. Kemudian Allah Ta'ala jadikan ia sebagai bahasa Al-Quran. Dalam kitab Al-Itqan oleh Imam Sayuti, Itqan fi Ulumil Quran, kitab ini 2 jilid menceritakan tentang seluk-beluk ilmu Al-Quran. Beliau telah menyedaraikan senarai istilah-istilah yang bukan bahasa Arab, yang asalnya bukan bahasa Arab tetapi digunakan di dalam Al-Quran. Contohnya halia dalam bahasa halia dipanggil zanjabil. Zanjabil ini bahasa luar, bahasa Afrika ataupun bahasa luar Arab, zanjabil, tapi digunakan dalam Arab. Antara lain adalah Zamharir. Ini nak bagi tahu tempat yang sejuk, terlalu sejuk. Dalam konteks Al-Quran tu adalah neraka sejuk. Sebab di neraka bukan saja ada neraka panas, tapi ada neraka yang sangat sejuk. Dan siksaan yang berada dalam neraka sejuk adalah lebih hebat daripada neraka yang gejolak api panas. Dipanggil Zamharir. Jadi antara lain adalah kafur. Semua tu ada dalam surah Insan. Subhanallah. Kebanyakan istilah dalam surah Al-Insan ni adalah asal istilah yang bukan daripada bahasa Arab asli, daripada bahasa luar. Kemudian Allah jadikan ia sebagai bahasa Al-Quran. Sebenarnya memang daripada awal pun Allah tetapkan istilah itu sebagai bahasa Al-Quran, sejak daripada Lauh Mahfuz. Akan tetapi daripada segi penggunaan istilah itu di dunia ini bukan dimulakan oleh bangsa Arab, digunakan oleh bangsa lain. Kemudian apabila ayat Al-Quran muncul, ayat Al-Quran mengemukakan istilah-istilah tersebut. Di mana perkataan kafur ni dalam bahasa surah Al-Insan, ayat nombor surah Al-Insan ni juzuk 29 ayat nombor 5.
Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik lagi berbakti akan minum daripada gelas yang campuran sebatiannya adalah camphor. Campuran sebatiannya adalah kapur. Ini kapur syurga, bukan kapur dunia. Kapur dunia nanti macam mana sebatian kapur pula ni. Ini kapur syurga yang hebat. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka akan diberi minum di dalam syurga dengan gelas yang campuran sebatiannya adalah halia. Campuran halia. Zanjabila. Nama pun daripada orang yang faham bahasa Arab tahu kosa kata yang bukan asal daripada bahasa Arab. Kerana biasanya bahasa Arab tidak terlalu banyak kosanya. Zanjabil, zanjabila. Biasanya banyak kosa kata seperti ini bukan daripada istilah bahasa Arab. Ya, biasanya nama-nama dalam bahasa Arab simple-simple. Ya. Dunia. Ya, dunia. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Zamharir. Yang tadi kita sebut neraka sejuk. Baik. Kemudian makanan itu dihulurkan kepada mereka. Berkata Salma, inilah di antara makanan yang dikagumi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam suka memakannya. Berdasarkan cara resepi yang digunakan ini, bermakna makanan itu agak keras, ya. Kerana dia ambil bijiran gandum. Gandum tu maksudnya bijiran jenis syair, grade yang rendah, dikisar. Ini dikisar dengan cara manual, cara biasa saja, bukan cara yang proper. Kemudian dimasuk dalam kuali. Terus masuk dalam kuali, letak minyak sikit zaitun, lepas tu lada dan rempah. Dah. Lepas tu jadi macam apa, jemput-jemput gitu. Jadi jemput-jemput. Jadi instead of dicampur dengan air gandum tersebut, dicampur dengan minyak zaitun, digaul dengan minyak zaitun. Dia jadi macam pancake sikit lah. Tapi pancake jadi keras, lempeng jenis keras. Ataupun roti canai. Roti canai yang jenis keras, kan? Macam tu lah. Baik, hadis yang berikutnya, Abi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan, hadatsana Abu Ahmad, hadatsana Sufyan daripada Al-Aswad bin Qais, daripada Nubaih Al-Anazi, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi SAW datang ke rumah kami, lalu kami menyembelihkan seekor kambing untuk baginda SAW. Baginda SAW bersabda, seolah-olah mereka tahu bahawa kami menyukai daging. Dalam hadis ini terdapat kisah. Maksudnya terdapat kisah yang panjang di sebalik hadis ini, tapi apa yang di-highlight dalam bab ini berkenaan dengan Rasulullah suka makan daging. Tapi nanti maksud suka makan daging diterangkan oleh Sayyidah Aisyah, bukan bermakna Rasulullah makan daging tiap-tiap hari. Baginda tidak akan makan daging tiap-tiap hari. Kalau daging available, baginda akan makan berselang, walaupun tiap-tiap hari ada daging. Walaupun tiap-tiap hari ada daging, tetap Rasulullah akan menjadikannya berselang-selang. Kalau hari ini dah makan daging, esok baginda tak akan makan daging. Dan dalam satu hari yang baginda makan daging itu, kalau sebelah siang sudah makan daging, makan malam tak akan makan daging. Rasulullah akan hanya pilih satu sahaja menu dalam satu hari yang berdaging. Kalau satu meal dah berdaging, yang lain baginda akan ambil yang ringan sahaja, makanan ringan, tanpa daging.
Wabihi qala haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Sufyan haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Aqil, bahawa beliau mendengar Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, Sufyan haddatsana Muhammad bin Al-Munkadir daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan aku, yakni Sayyidina Jabir bersama baginda sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang wanita daripada Ansar. Maksudnya ada urusan, bagi baginda kan pemimpin negara. Kadang ada wanita yang perlukan bantuan dana, ataupun suaminya baru meninggal, ataupun urusan birokrasi yang tak beres, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengurusnya. Apabila baginda tiba di sana, kebenaran wanita itu menyembelih seekor kambing untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam memakannya. Didatangkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam dengan satu talam rutab jenis kurma yang setengah masak, separuh masak, yang ada getah-getah, ya. Dan lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memakannya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berwuduk untuk solat zuhur dan solat, kemudian beredar. Setelah itu didatangkan dengan baki daripada baki kambing, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam makan dan solat asar tanpa memperbaharui wuduk. Sebab wuduk zuhur tadi tak batal lagi, maka baginda solat asar dengan wuduk zuhur tadi, walaupun Rasulullah dah makan sesuatu yang bersentuh api, walaupun Rasulullah dah makan daging, kerana hal itu semua tidak membatalkan wuduk. Memakan sesuatu yang disentuh api tidak membatalkan wuduk. Mula Rasulullah ada urusan di rumah wanita Ansar. Selepas makan tu, baginda solat zuhur. Lepas zuhur, Rasulullah ada urusan lain di tempat lain. Baginda kan pemimpin negara, baginda Nabi, baginda Rasul, dan baginda ada pemimpin negara, pemegang otoriti. Jadi banyak perkara yang perlu diuruskan oleh baginda SAW. Tapi ketika Rasulullah pergi sembahyang zuhur tadi, ada saki baki lagi daripada daging kambing tadi, ya, ada saki baki lagi, tak habis. Wanita tadi, ya, baik, cari mana Rasulullah. Lepas zuhur Rasulullah ada urusan kat mana, cari lagi, ya. Dapat jumpa Rasulullah, hidang lagi, ni yang tadi tak habis lagi ya Rasulullah, ya. Baginda pun makan daripada baki itu. Wabihi qala hadatsana Abbas bin Muhammad Ad-Duri hadatsana Yunus bin Muhammad hadatsana Fulaih bin Sulaiman daripada Utsman bin Abdul Rahman daripada Yaqub bin Abi Yaqub daripada Ummul Munzir berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungiku dan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali. Pada kami terdapat beberapa tangkai kurma yang bergantung. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan kurma tersebut dan Sayyidina Ali ikut makan bersama baginda. Rasulullah mengunjungi, yang ini pun seorang wanita bernama Ummu Al-Munzir, ya, dan yang menemani Rasulullah pada ketika itu sepupunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bila tiba di rumah Ummu Munzir, ada beberapa tangkai kurma yang bergantung. Kemudian, sebab biasanya memang orang Arab ni di depan rumah mereka, di kawasan koridor tu, mereka akan gantung tandan kurma di kawasan beranda. Ini kalau tetamu datang memang untuk terus makan, kan? Sebab tu Rasulullah terus makan, tak dipersilakan lagi, kerana dah memang custom begitu. Orang-orang yang ada kurma, dia akan letak tandan tu di tepi tiang ke, macam kita orang kampung dulu, tandan pisang tu letak tepi tiang depan rumah. Dia siapa datang ambil makan, makanlah, kan? Niat sedekah. Jadi Rasulullah pun makan, Sayyidina Ali pun nak makan juga kurma tersebut. Baginda bersabda pada Sayyidina Ali, cukuplah wahai Ali, sesungguhnya kamu baru sembuh. Beliau ni baru sembuh daripada sakit demam ke begitu, nanti banyak-banyak makan kurma, nanti panas pula, nanti sakit balik pula nanti. Cukup-cukup, kata, jangan makan banyak-banyak. Ummu Munzir berkata, Sayyidina Ali pun duduk dan baginda Nabi pun makan. Biar aku makan seorang, kau duduk. Sayyidina Ali ni sepupu Rasulullah. Rasulullah memang suka berseluruh.
dengan Nabi SAW. Sayyidina Ali pun bukan saja sepupu, menantu Rasulullah pun suka. Sayyidina Ali tahu Rasulullah suka berjenaka, Sayyidina Ali pun orang jenaka juga. Pada suatu ketika, di suatu kisah yang lain, peristiwa yang lain, Sayyidina Ali makan kurma, Rasulullah pun makan kurma. Lepas setiap kali makan kurma, biji itu Rasulullah, Sayyidina Ali letak depan Rasulullah punya tempat biji. Rasulullah makan, biji tak depan. Sayyidina Ali makan, biji dia letak slow-slow depan Rasulullah punya biji, kawasan biji. Di depan Sayyidina Ali tak ada biji. Dia makan. Nanti Sayyidina Ali berseluruh, "Ya Rasulullah, banyak makan hari ni. Kan banyak makan gitu. Kenapa banyak makan sangat tu?" Kan? Banyak. Rasulullah kata, "Kamu lagi banyak makan." Kenapa pula? Kamu makan dengan biji-biji sekali. Nanti nak berjenaka dengan orang yang cerdik pandai, dia terkena. Ummi Munzir berkata, kemudian aku menyediakan silqan dan asyair. Silqan adalah sejenis ulam. Silqan dan asyair maksudnya gandum tu dibuat macam bubuk, macam bubuk nestem gitu. Dia letak ulam. Silqan ni sejenis sayuran ulam dicampurkan dalam tu. Baginda Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, ini sudah cukup untuk kamu kerana ia lebih sesuai untuk kamu. Kerana dia satu yang macam porridge kan, dia macam bubuk, dia macam mushroom soup begitu kan, yang dicampur ulam-ulam dalam tu. Ini sesuai untuk kamu, untuk orang yang baru sembuh. Kamu patut makan ni. Wabihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Bishr bin As-Sari daripada Sufyan daripada Talhah bin Yahya daripada Aisyah bin Talhah binti Talhah daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin berkata, baginda Nabi SAW datang menemui aku dan bersabda, adakah kamu mempunyai makanan tengah hari? Aku menjawab, tidak. Sayyidina Aisyah berkata, baginda SAW bersabda, aku berpuasa. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam datang menemui aku pada suatu hari, lalu aku beritahu, ya Rasulullah, kita telah diberikan hadiah. Rasulullah SAW bersabda, apa dia? Aku menjawab, haisun. Haisun adalah jenis makanan yang dibuat daripada campuran tamar, keju dan minyak. Baginda SAW bersabda, aku telah berniat untuk berpuasa. Sayyidina Aisyah berkata, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam makan. Baik. Hadis ni menunjukkan pertama sekali, Rasulullah ni seorang yang tidak cerewet. Seseorang yang tidak fasih. Seorang yang tidak cepat melenting. Seseorang yang grateful. Seorang yang appreciate apa yang ada. Apa yang ada. Ya. Bagi dia tak minta apa yang tak ada. Bagi dia tidak marah dan tidak panas baran jika makanan tidak ada di rumah. Maka bila Rasulullah balik nak makan tengah hari, maka tengah hari itu boleh jadi dalam pukul 11 begitu, 11 ataupun pukul 12. Yang penting sebelum zuhur. Kadang-kadang baginda ini sibuk lepas daripada subuh tu, macam-macam, ramai orang nak jumpa, banyak perkara perlu diselesaikan kan. Kadang Rasulullah kena jumpa orang, ada orang delegasi luar nak jumpa pemimpin negara. Kadang daripada subuh tu tak balik-balik. Kadang dah pukul 11, pukul 12 baru balik. Baru saya tanya, ada makanan tak? Saya Aisyah kata tak ada makanan. Kalau gitu aku berpuasa. Maksudnya Rasulullah terus berniat puasa. Puasa apa? Puasa sunat. Kerana niat puasa sunat sampai bila? Sampai zuhur, dengan syarat tidak ada apa-apa makanan masuk dalam perut atau minuman. Ya. Jangan lepas subuh tu dah tibai nasi lemak satu, roti canai satu, ditarik satu, pukul 11.30 balik rumah, ada makanan tak? Tak ada. Kalau gitu aku berpuasa. Syarat untuk berpuasa dengan niat sampai zuhur tu tidak ada
makanan yang masuk sejak daripada waktu fajar. Ya. Maksudnya subuh tu dah tak minum apa-apa, tak makan, pukul 8 tak makan, 9 tak makan, 10 hari ni malas nak masak. Puasalah hari ni. Niat puasa, niat dalam hati je, sahaja aku berpuasa hari ini kerana Allah Ta'ala. Tak payah sebut esok hari. Hari ini. Bukan esok hari lagi. Esok hari tu kalau niat malam tu sampai sebelum subuh. Sebenarnya yang kita baca niat esok hari tu, itu sebenarnya terjemahan daripada sauma ghadin. Ghadin dalam bahasa Arab sebenarnya maksudnya adalah esok pagi. Ghadan, esok siang, maksudnya esok siang. Ghadan ni dia bermula daripada lepas subuh, dan terentanglah siang itu sampai ke maghrib. Yang kita kata esok hari itu masih esok siang. Itu ghadin, daripada perkataan ghadwah, sauma ghadin. Jadi bila kita terjemah esok hari boleh juga, tapi nanti orang confuse. Sekarang subuh pukul 6, sekarang dah ada 5.55, pukul 5.55. Aku nak puasa hari ni ke puasa esok hari? Tak gitu? Confuse tak? Ni macam mana? Dia nak subuh dah ni. Ni bukan, terlupa nak niat semalam lepas isyak, sebelum pukul 12 terlupa. Sebab dia tersangkut kat pukul 12 tu. Dia anggap sebelum pukul 12 tu hari lain, lepas pukul 12 hari lain. Sedangkan dalam Islam tak ada kiraan pukul 12 tu. Dalam Islam tak ada kiraan pukul 12. Kiraan official lah, yang biasanya dalam Islam ni hari baru tu maghrib. Maghrib kan, itu hari baru. Tapi untuk perkataan ghadin, sama ghadin, iaitu lepas subuh, itu bermula lepas subuh kan. Dalam sah. Sahaja aku berpuasa dah cukup. Tak wajib sebut hari ini, tak wajib tak wajib sebut sunat, tak wajib sebut lillah ta'ala, tak wajib. Sahaja aku berpuasa cukup. Macam solat sunat mutlak, cukup sahaja aku sembahyang. Tak ada lillahi ta'ala, tak ada berapa rakaat. Sebab solat sunat mutlak cukup, sahaja aku sembahyang dah cukup. Apa nak tambah tu lebih baiklah kan? Begitu juga dengan puasa. Dan bahasa Arabnya nawaitus saum, lintaskan dalam hati, nawaitus saum, saja aku berpuasa dah. Yang lain tu semua tambahan saja, sunat saja. Hari ini kerana Allah Ta'ala, sunat. Ya, puasa sunat. Yang fardu semua puasa yang level fardu kena buat niat sebelum fajar. Apa puasa yang level fardu? Yang pertamanya Ramadan, yang kedua qada, yang ketiga puasa nadar, dan keempat puasa kafarah. Kafarah ni puasa penebus kesalahan, penebus sesuatu lah. Kata seseorang bersumpah, dia nak batalkan sumpah dia tu, berpuasa. Ataupun kafarah ni seorang yang bersetubuh dengan isterinya dalam waktu Ramadan siang hari. Jadi puasa kafarahnya 2 bulan berturut-turut. Ya. Balik haji tu 10 hari tu kan, tilka asyaratun kamilah, 10 hari. Yang dia boleh buat sebahagian daripada musim haji, yang lain dia boleh sempurnakan waktu balik haji 10. Itu dam kan, 10 hari itu dam waktu haji. Dia bukan hari ini, dia tak boleh hari ini, sebab semua yang level fardu semua kena sebelum fajar. Itu semua esok harilah. Sebab semua yang level fardu 4 tadi, yang level fardu puasa Ramadan, qada, puasa qada ni pada Ramadan ni, qada Ramadan, nazar,
kafarah. Nazar ni apa? Kalau anak aku lulus periksa, aku menazar puasa. Tu dah jadi wajib. Bila jadi wajib, puasa tu dah bukan pahala sunat ya. Dia pahala fardu. Pahala fardu ni sekurang-kurangnya 70 kali ganda lebih banyak daripada ibadah sunat. Dia punya sistem macam tu. Sebab tu ada orang yang dah biasa istiqamah, dia biasa istiqamah malam sembahyang tahajud, aku bernazar malam ni sembahyang tahajud kerana Allah Ta'ala. Jadi bila dia sembahyang tahajud, dia sempurnakan nazar dia. Sekarang tahajud tu dah bukan pahala sunat, dia dah pahala fardu. Pahala fardu ni jadi berganda lah. Sebab satu amalan fardu sekurang-kurangnya 70 kali ganda lebih besar pahala daripada amalan sunat. Contoh seorang yang dah tiap malam memang tarawih, memang jenis tak ke mana-mana lah. Kalau Ramadan ni memang malam tarawih. Siang tu dia bernazar, saja aku bernazar malam ni sembahyang tarawih ya, kerana Allah Ta'ala. Sekarang kalau dia sembahyang tarawih, maka pahalanya paling fardu. Tapi sebenarnya dalam Ramadan dah memang pahala sunat semua pahala fardu. Cuma siapa yang bernazar, maka amalan tu yang dah amalan fardu jadi 70 kali amalan fardu. Dia bukan jadi, sebab satu amalan fardu bersamaan 70 amalan sunat. Dan satu amalan fardu di bulan puasa bersamaan siapa yang buat amalan fardu di bulan puasa, dia jadi 70 amalan fardu pahalanya. Sebab di bulan Ramadan kan berganda-ganda. Jadi orang yang tamak pahala ni, dia cuba fikir macam mana nak multiply dividen tu. Sebab niat ni memang Allah Ta'ala, it matters. Niat ni sesuatu yang dipandang oleh Allah. Sesuatu yang kita pasang niat ni Allah pandang terus. Sebab tu niat besar lah dalam agama kita ni. Innamal a'malu binniat. Bukan, Imam Syafi'i sangat ambil peduli betul hadis ni dalam diaplikasikan dalam amal ibadah. Ustaz, tak bahaya nazar macam tu dalam tahajud permintaan. Kalau dia meninggalkannya itu bukan sengaja, tak berdosa. Kalau dia sengaja, kalau dia sengaja dia kena ganti, kena kafarah, ataupun dia kena sempurnakan nazar tu pada esoknya. Dia menanggung lah. Dia dah jadi wajib. Nazar ni dia dah jadi wajib. Kalau dia sengaja tinggalkan, dia berdosa. Sebab tu saya kata tadi, ada orang yang jenis yang memang confirm lah, confirm dia malam ni tarawih, insyaAllah dia tak ke mana, memang setiap malam dah berpuluh tahun pun memang macam tu. Dan malam Ramadan je dah memang sembahyang. Tapi kalau dia kata sembahyang malam ni nak bernazar 20 rakaat, kena buat 20 rakaat. Dia tak boleh lepas 8 rakaat, balik nak. Boleh balik, tapi sempurnakan yang baki kat rumah. Jadi nak save sembahyang tarawih saja. Cakap aku nak bernazar sembahyang tarawih. Jadi 2 rakaat pun dah tersempurna nazarnya. Sebab ya. Contoh saya bernazar. Orang tu bernazar untuk sesuatu. Bernazar dalam niat, dalam hati kan niat. Ya. Bila dia meninggal dunia tanpa melunaskan nazar, kaum fardu tak tahu macam mana? Ya, kalau dia wasiatkan untuk menyempurnakan nazarnya, contoh saya nak bernazar iktikaf dalam masjid, tapi tak sampai. Tak sampai, kalau ajal dulu sudah tiba, tak jadi masalah lah. Kalau ajal dulu tiba, kalau sengaja, yang itu nanti diambil kira. Sebab itu sebagai suatu janji kita dengan Allah. Kita berjanji dengan Allah, kita nak buat. Nazar ni dia tak perlu terikat dengan apa-apa hajat yang dicapai. Dia tak perlu tunggu anak lulus exam. Kalau nak tunggu exam saja, anak kita semua dah habis exam dah. Nak tunggu semua dapat kerja, semua pun dah bekerja dah. Ulama bernazar ni untuk nak dapat pahala supaya nak convert amalan sunat tu jadi fardu, sebab nak tamak pahala tu je.
Tapi kalau kita nak nazar, kita kena sebelum ada kita nak boleh. Ada nazar yang boleh delay, ada nazar yang tak boleh delay. Contohnya kalau macam malam ni, nak tarawih malam ni, kita dah nazar nak tarawih malam ni, iaitu tak boleh delay sebab dah nazar ni malam ini, malam esok nazar lain pula. Melainkan kalau awal Ramadan tu dia, ataupun di pertengahan Ramadan tu, kita baki daripada Ramadan ni saya bernazar nak sembahyang tarawih setiap malam. Tu maksudnya setiap malam lah dia kena bernazar, dia kena sempurnakan sembahyang tarawih dia. Dan ada yang boleh didelaykan mengikut kepada kesesuaian. Maksudnya kalau saya bernazar untuk nak berpuasa sunat, sama ada terikat dengan berjaya sesebuah hajat ataupun tidak, kan? Maksudnya kita bernazar nak puasa hari Isnin katakan. Jadi Isnin tu kita boleh pilih Isnin yang ni ke ataupun Isnin yang lagi satu. Dia tak semakin dia cepat sempurnakan lebih baik. Tapi kalau dia meninggal dunia sebelum dia sempat sempurnakan, tak menjadi masalah, sebab dia yang boleh dilakukan secara delay. Begitu macam haji kan. Macam haji, seseorang dah ada kemampuan nak pergi haji, tapi kesesuaian masa tu masih belum sampai. Sebab kewajipan haji itu dalam mazhab Syafi'i adalah secara delay. Dia dah mampu pergi, tapi mungkin queue dia tu 2118. Moga-moga Allah panjangkan umur kita sampai 2118. Jumpa muka nakir dulu. Jadi dia on delay. Haji on delay. Jika orang meninggal dunia sebelum tu, tak dikira sebagai orang yang sengaja meninggalkan haji, sebab dia dah memang niat nak pergi haji, dia dah tunjukkan kesungguhan, dia dah mula menabung dalam tabung haji, dah cukup kan. Kalau tak cukup pun dia dah tunjukkan yang dia dah buka akaun. Sebab zaman sekarang ni di Malaysia nak pergi haji memang kena daftar dengan tabung haji. Jadi dia dah tunjukkan kesungguhan kat situ. Kadang-kadang ada orang banyak duit memang tanpa nak menabung dulu tabung haji, anytime dia boleh kan, pakai package yang mahal dah, memang ada seat dah untuk dia. Tapi takut umur tak sampai. Jadi dia perlu keluarkan duit dia untuk nak tunjukkan kesungguhan dia yang dia dah memang niat nak mengerjakan haji. Sama ada duit tu untuk dia dah letak di tabung haji ataupun pada syarikat package tu. Package macam ni yang Eastern dapat visa ni, harga dia mahal lah, berpuluh-puluh ribu, boleh mencecah 100,000. Tapi orang yang banyak duit tak pandang kan? Yang penting dia dapat pergi. Baik. Kemudian ada suatu masa yang lain, Rasulullah masuk dalam rumah, berkata lagi, bagi dia datang menemui aku pada suatu hari. Okey, hari yang lain bagi dia masuk juga dalam rumah. Waktu tu Rasulullah dah berniat berpuasa, tapi masuk dalam rumah, Rasulullah, Siti Aisyah kata ada makanan. Ini ada orang hantar hadiah makanan. Rasulullah kata, apa dia? Haisun. Haisun ni jenis makanan yang campuran tamar, keju dan minyak. Best juga makanan ni. Rasulullah kata, okeylah, aku dah niat puasa tapi tak apa, bawa Haisun. Rasulullah pun makan. Sebab puasa sunat ni boleh dibatalkan walaupun tanpa sebab yang valid. Sebab tak nak kepunan makan Haisun, Rasulullah batalkan puasa dia. Tak apalah, aku sebenarnya dah berniat puasa ni, tapi tak apalah, hadiah ni kita makanlah. Yang tak boleh dibatalkan adalah puasa fardu. Segala jenis puasa yang level fardu tidak boleh dibatalkan begitu sahaja, hukumnya haram. Melainkan kalau mendatangkan mudarat, ataupun perkara-perkara yang datang, perkara yang keuzuran untuk meninggalkan puasa Ramadan.
Itu juga untuk puasa yang level fardu yang lain. Kita dah qada, malam tadi dah niat puasa qada, esok hari, esoknya pun kita puasa qada. Sekali ada orang jemput kenduri, alamak, ada jemput kenduri pula, aku dah berpuasa, tak apalah, batalkan dululah puasa ni, nanti ganti yang lain. Haram. Kalau puasa sunat tak apa, puasa Isnin, puasa Khamis, puasa Ayamul Bid, tak apa, batalkan. Untuk nak pergi kenduri, untuk nak orang jemput pula, ada restoran baru buka ni, jom kita rasa Pergi tak payah. ya. Kita tak makan tak makan, pandai-pandailah. Tapi kalau puasa qada ni kena bagi tahulah, tu saya minta maaf, saya puasa qada ni fardu, kalau puasa sunat saya nak, boleh je batalkan. Kan puasa level fardu bukan sahaja puasa, apa sahaja amalan yang level fardu tidak boleh dibatalkan secara sengaja di tengah-tengah, melainkan ada alasan yang valid dalam syariat, termasuk solat. Kalau solat sunat tak apa, batalkan kalau ada alasan yang tertentu. Tapi kalau solat fardu tak boleh dah. Solat fardu ataupun yang level fardu. Apa itu level fardu? Solat qada, solat nazar, solat yang dilakukan kerana nazar, itu dah level fardu, ya. Dan juga solat-solat fardu yang lain. Jadi kalau tengah sujud tu tiba-tiba lipas lalu, kalau boleh jangan batalkan. Kalau tiba-tiba tikus lalu tepi, jangan cuba batalkan. Takut hanya pada Allah, jangan takut pada tikus dan lipas mahupun cicak. Itu semua makhluk, tidak ada kuasa langsung. Kita tengah menyembah Allah, ya. Jadi fokuskan hatimu pada Allah, jangan kepada cicak itu, ataupun lipas, ataupun katak, ya. Yang berhak untuk ditakuti Allah. Baik. Lalu baginda pun makan. Ini maksudnya puasa sunat. Begitu juga kalau panggilan ibu. Panggilan ibu kalau solat sunat, kita tinggalkan solat sunat tersebut, sahut seruan ibu. Tapi kalau solat yang level fardu, perlu habiskan dahulu. Sebab yang level fardu ni memang seruan ibu pun tak boleh sahut. Melainkan kalau nampak macam lain macam bunyi tu, macam dah nak meninggal ke, macam ketakutan yang dahsyat, ada satu yang berlaku, takut-takut terjadi apa-apa, barulah boleh meninggalkan solat yang fardu. Dalam mazhab Hanafi, yang solat, yang ibadah sunat pun tidak boleh dibatalkan tengah-tengah. Ya. Sebab Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Jadi Imam Syafi'i ambil maksud Al-Quran ni berkaitan dengan amalan fardu. Tetapi Imam Abu Hanifah kata dalam ayat ni tak ada kata fardu ke sunat. Jadi semua jenis amalan soleh tidak boleh dibatalkan di tengah-tengah. Bila dah ada niat, dah ada kena sempurnakan. Tapi setengah pendapat mazhab Hanafi ni, kalau dia terpaksa batalkan juga amalan sunat tu, wajib qada. Wajib dia kena qadakan amalan sunat yang dia tinggalkan tu, yang dia terpaksa batalkan di tengah-tengah. Itu mazhab Hanafi. Baik. Kalau kita sedang puasa sunat, ada orang jemput kita kenduri, mana lebih afdal? Nak pergi makan ke nak teruskan puasa sunat? Sebenarnya dia tidak straight seperti itu. Ada perinciannya, iaitu melihat kepada keadaan. Kalau orang itu memang terasa hati, jenis orang terasa hati, kalau dia jemput kita tak pergi, dia memang terasa hati kalau kita tak makan.
Jadi tunaikan itu lebih afdal. Untuk nak gembirakan hati dia tu, pahala dia lebih besar daripada dia teruskan puasa sunat. Tapi jenis ini memang kawan dia, member dia, dia tahu kalau dia cakap dia straight, orang kata orang putih panggil talk straight breaks no friendship kan. Talk straight breaks no friendship. Puasa hari ni, oh ya, okey, minta maaf, hari ni hari Isnin, okey, baik. Dia memang dia faham kita lah kan. Jadi memahami dia, jenis tak ambil hatilah. Tak apa, nanti kita atur hari lain. Tak apa kalau kita memang dah tahu orang tu jenis macam tu. Tapi kita jenis tak tahu dia ni terasa hati ke tak, lebih baik memenuhi hajatnya, lebih afdal. Tengok orang, tengok kepada jenis orang tadi, ya. Tengok kepada jenis orang. Melainkan kalau dah hari tinggal sikit saja nak qada puasa dan nak masuk Ramadan, memang dah tak ada hari lain dah untuk nak qada, iaitu memang kena batalkan semua kenduri kendara. Kalau nak hadir kenduri pun untuk menyejukkan hati orang tu, hadir saja kan, hadir saja. Jika kata tak makan ke, minta maaf banyak, saya ni 1 tahun berlalu banyak sangat kerja, banyak sangat jaga cucunya, tak sempat nak puasa. Inilah hari-hari akhir Syaban ni, minggu terakhir saya dah ni nak kena qada puasa. Minta maaf banyaklah, tapi macam mana pun saya datang juga ni, nak gembirakan hati tuan rumah, ya. Baik. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman, haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyas, haddatsana ayahku daripada Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami, daripada Yazid bin Abi Umayyah Al-A'war, daripada Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, aku melihat baginda Nabi SAW mengambil pecahan daripada roti asyair, iaitu roti yang daripada grade gandum asyair. Asyair ini kita boleh kata grade C lah, grade C. Kemudian baginda SAW meletakkan di atasnya tamar dan bersabda, tamar ini adalah lauk bagi yang ini, iaitu untuk pecahan roti. Lalu baginda SAW makan. Lauk tu maksudnya dia punya gandingan kos lah, macam jam lah orang kata. Jadi macam jam lah untuk roti ni, ya. Ada orang yang suka durian, dia makan cecah durian, ya. Dia kalau nak makan nasi pun mesti ada perisa durian, ya. Semalam saya pergi Pahang, di restoran ni dia jual patin tempoyak musang king, penuh orang, dilancang. Sebab tahun depan ni saya berazam nak jadi farm petani dan pengembala. Jadi saya cari orang siapa ada tanah. Sekali ada kawan ni, betul Ustaz nak buat, betul. Akhir zaman ni saya kata saya nak jadi petani, nak jadi farm, nak berbakti pada tanah. Kalau gitu saya ada tanah 65 ekar. Saya terus jom pergi tengok, subhanallah, cantik macam kun dasang tempat dia, dilancang Pahang. Tanahnya 65 ekar, cantik, tanah landai. Jadi saya nak mulakan dengan pertanian cili lah, pertanian cili, sebab dia lebih mencabar. Jadi sambil-sambil bertani tu nak belajar sifat sabar. Jadi saya tanya orang, pertanian apa yang paling mencabar kesabaran? Jadi dia dapat tarbiyah kita sikit-sikit lah. Kata cili ni pokok yang manja, penanaman yang manja. Dia perlukan belayan, perlukan usapan, perlu kontak daripada tuan dia, perlu sentiasa WhatsApp dia, sentiasa bercakap-cakap dengan dia.
kata jom kita mulakan dulu permulaan 2,000 polybag. Tapi 1/1 ni lah baru mula, insyaAllah. Doakan. Jadi semalam tu saya bersihkan tanah dan sebagainya. Lepas ni jangan terperanjat kalau muka saya gelap Dan saya dah order topi farmer's hat tu, tapi saya tak jamin lah muka saya masih berseri ke tak. Tapi once I made a decision, I want to go for it. Hidup saya ni berfasa-fasa. Suatu perkara yang saya tak pernah terfikir nak buat, kadang Allah campakkan. Bila Allah campakkan, tengok macam bagus juga ni agriculture. Bincang-bincang keluarga pun support, setuju. Bismillah, tawakal. Jadi permulaan tu cili, kemudian tembikai, daun kari, timun, kemudian owner lama tu dia dah buat kolam apa semua, jadi mungkin boleh tilapia, patin, haruan, keli. InsyaAllah. Lembu, padang ragut pun luas, jadi lembu, kambing, rusa, yang senang lah, kambing biri-biri, domba, yang senang-senang, yang boleh lepas je, dia membiak. Baik, hadis yang terakhir. Kemudian baginda SAW meletakkan di atasnya tamar dan bersabda, tamar ini adalah lauk bagi yang ini. Lalu baginda makan. Hadis yang terakhir, qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman anba'ana Sa'in bin Sulaiman daripada Abbad bin Al-Awwam, daripada Humaid, daripada Anas radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah SAW sangat mengagumi as-sufl. Berkata Abdullah, itu sesuatu baki daripada makanan. Itu saki-baki makanan. Ya, ini kalau ada macam saki-baki lauk, saki-baki kuah, tu Rasulullah SAW suka makan. Suka makan yang saki-baki. Ini satunya menunjukkan tawaduknya Rasulullah SAW. Lagi satu, kita tahu bahagian mana yang ada barakah, jadi Rasulullah nak makannya itu. Jadi yang makanan yang terjatuh pun Rasulullah ambil makan. Sebab tu Rasulullah pakai saprah. Saprah ni alas. Jadi kalau makanan jatuh atas alas yang bersih, jadi Rasulullah kata takut yang itu yang berkat, jadi Rasulullah ambil makan. Maka demikian. Habis bab itu. Yang bab berikutnya bab apa? Wuduk. Bila sebut gandum tadi pun, antara bijiran yang saya teringin nak tanam dipanggil sebagai bijiran sorghum. Bijiran sorghum ni dia boleh buat gandum dan pokoknya boleh tahan kemarau. Jadi kalau in future, in case kemarau panjang berlaku sampai padi pun tak nak tumbuh, jadi ada bijiran sorghum. Sorghum ni kalau kemarau perlukan air yang sedikit. Kebanyakan sorghum ini ditanam di kawasan Afrika sebenarnya, kawasan yang biasanya kering kontang dengan air. Jadi bijiran sorghum tu dia boleh jadikan gandum. Kita panggil bijiran sorghum. Itulah buat masa ni Allah halakan saya jadi petani dan pengembala. Nak jadi ulama ni payah, kena ilmu banyak. Dapat jadi orang cukup, alhamdulillah. At least taklah jadi budak nakal sangat. Sekurang-kurangnya jadi orang. Tapi kalau nak jadi ulama, kita bukanlah. Kita ni ngaji sikit-sikit tu, apa yang kita boleh kongsi sikit-sikit tu je lah. Tapi untuk petani ni kita cubalah belajar ilmu macam mana fertigasi, macam mana buat smart farming, macam mana nak berbudi pada tanah, insyaAllah. Mudah-mudahan mohon doa semuanya, insyaAllah.
Baik, mudah-mudahan Allah SWT tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, tambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kekuatan untuk istiqamah, berpegang teguh dengan agama dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah bangkitkan kita bersama baginda, memuliakan mata kita melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat minum daripada kolam Al-Kautsar, daripada tangan mubarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat lepas daripada api neraka dan melintas titian sirat, berjaya masuk ke dalam syurga Allah dengan berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan moga dengan berkat baginda Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdik, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.